Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, tarikh yang cantik 7 Julai. Hari ini hari Rabu, 26 Zulkaidah. Bertemankan saya Fetriah ya. Dan juga saya Anim Izzati. Pastinya kita harapkan yang terbaik, yang paling positif insya-Allah untuk kita hari ini supaya sentiasa kita mulakan hari kita dengan perkara yang baik-baik untuk kita kekal produktif sepanjang hari insya-Allah. Seperti mana yang kalau mungkin anda ada masa luangkan bersama dengan kami 1 jam 30 minit yang penuh dengan perkembangan ilmu terkini yang kita akan bawakan bersama dengan anda semua. Sebelum itu kita nak mulakan dengan Forza Italia. Congratulations, tahniah diucapkan kepada pasukan Itali kerana berjaya menempah masuk langkah kaki mereka untuk ke pusingan final Euro 2020. Itu dia. Jadi hari ini mungkin ada yang nak belanja pizza ataupun apa yang mengkonsepkan Italiano. Itulah dia gambaran yang sikit menceriakan lah sebab kita dalam tempoh yang agak cabar ini. Betul. Yang mungkin murung, yang muram. Yalah. Dan kita pun cemburu juga melihat mereka telah pun ada yang hidup seperti biasa. Dapat keluar ke stadium, dapat ramai-ramai. Jadi kita, tapi pada masa sama, tetap juga kena hati-hati sebab kita pun sedia arif dengan apa yang diberitahu oleh WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia, yang mana kemungkinan semuanya akan berubah lagi. Betul. Disebabkan mutasi dan varian Delta contohnya. Dan baru ini pun dimaklumkan tentang juga varian Lambda ya. Ya, betul. Jadi setiap hari kita kena cakna apa yang berlaku dalam hidup hari ini sebab semuanya boleh berlaku bila-bila masa. Bila-bila masa sahaja. Macam sekarang ni kalau seperti mana yang dikabarkan UK 90% daripada kes baharu yang terjadi adalah melibatkan varian Delta. Itu yang kita amat risaukan dan juga mereka baru nak beralih kepada fasa normal kan. Kehidupan seperti biasa tetapi tidak boleh dilaksanakan. Mungkin terganggu sedikit rencatan dari segi kelangsungan seperti biasa ekonomi mereka, sosial mereka disebabkan penemuan varian Delta yang baharu ini. Dan kita perhatikan juga ada negara yang cuba untuk keluar daripada pandemik untuk menuju satu yang bersifat endemik yang benar kena hidup dengan virus berkenaan. Tetapi bila mana ia telah pun bermutasi, ini akan menyebabkan ia tidak lagi normal ya, yang mungkin lebih bahaya, yang akan lebih mungkin merangkut lebih banyak nyawa. Seperti mana pada peringkat awal dulu kita perhatikan serangannya amat ganas ya. Betul. Terutama di Itali lah antara negara yang paling terus terjejas selepas China. Tetapi bila mana diberikan vaksinasi secara agresif, nampaknya keadaan semakin baik. Tetapi bagi negara tertentu kita perhatikan seperti di India contohnya, ataupun kita perhatikan di Indonesia, peringatan kes yang sangat ketara. Itu pun mereka belum masuk ke fasa untuk melakukan ujian secara besar-besaran. Betul. Bayangkan kalau dibuat lebih banyak sampel, lebih banyak rekod kematian yang dilaporkan. Dan katanya varian Lambda ni tidak dapat diberikan tawaran dari segi pelindungannya oleh COVID-19, vaksin COVID-19 yang sekarang ni telah pun dicipta oleh pakar-pakar kita. Jadi kita akan interview ataupun kita akan temu bual Dr. Ravindran Taye nanti untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkaitan dengan varian Delta dan sedikit kita akan sentuh tentang varian Lambda. Sebelum tu kita nak kongsikan juga apa yang menarik pada hari ini di MHI. Kita juga akan bawakan lintas langsung dari PPV secara pandu lalu OKU di arah Damansara. Yang mana kita perhatikan sering kerajaan cuba untuk santuni sebaik mungkin individu yang kurang berkemampuan, yang tidak sampai, tak bolehlah ke akses ke tempat tertentu ya. Ada cabaran dan ini juga akan menyukarkan mereka. Jadi diberi satu khidmat yang mana datang ke satu tempat yang khas ataupun di setengah negeri juga yang mana petugas yang datang ke tempat individu berkenaan. Betul. Supaya semua orang mendapat hak yang sama untuk divaksin. Ya, yang paling penting sekali objektifnya adalah bagaimana keadaan yang paling rumit sekalipun mereka akan masih lagi dapat divaksinasi. Katanya rakan tugas kita nanti Fazli Fuad akan bersama di sana, akan melakukan lintas langsung. Katanya untuk pergi ke satu checkpoint dan ke satu checkpoint yang lain tu agak jauh ya, kerana ianya kapasiti kereta kan. Bukannya kita beratur seperti mana yang macam kita lah, individu dan sebagainya. Jadi tak apa, nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda gambaran dan sedikit sebanyak mungkin boleh membantu anda jika PPV Pandu Lalu untuk OKU itu menjadi tempat untuk kalian ataupun perlu bawa keluarga. Ini amat bermanfaat untuk kalian semua. Itu dia. Jadi hari ini kami antara orang terawal yang masuk ke rumah anda melalui siaran TV. Sebab sekarang ni mana ada orang ziarah dah. Betul. Ada orang yang bertepuk tanpa ziarah semua. Semuanya masih lagi dalam tempoh yang cabar. Sekalipun ada negeri yang sudah pun masuk ke fasa yang kedua. Namun saya perhatikan SOP-nya masih lagi ketat. Kecuali ada yang dibenarkan untuk solat berjemaah dan sebagainya. Inilah peluang terbaik untuk anda yang dapat sampai ke masjid. Mungkin kegembiraan untuk anda. Jadi doakanlah untuk seantero negara dan dunia khasnya agar dapat kembali hidup secara biasa
Betul. dan hidup tenang. Ya, dan selain daripada itu, hari ini menariknya kita akan kongsikan bersama dengan penonton-penonton Malaysia hari ini. Kita akan raikan perjuangan kecil selebriti kita yang telah pun berada di beberapa pusat pemberian vaksin yang turut menjadi sukarelawan, menghabiskan masa mereka di sana semata-mata untuk membantu mereka yang memerlukan. Ramai sebenarnya kalau kita nak sebut satu persatu mungkin tidak tersebut di sini, tapi seperti mana yang anda dapat saksikanlah, Fizo Omar juga menjadi salah seorang sukarelawan dan juga ramai lagi. Cuma hari ini kita akan bersama dengan Fizo Omar dan juga siapa lagi? Selain daripada itu, kita akan bersama dengan Fizo Omar sebentar lagi untuk tahu macam mana bersama perkembangan. dengan Nadia Nisa. Ya, dan juga Nadia Nisa. Kita nak tahu macam mana pengalaman mereka menguruskan keadaan bersama ataupun berada di pusat PPV itu. Okey, dan juga nanti kita akan bersama dengan pemain kita yang ke-12 untuk berkongsi pengalaman mereka. Jadi mereka ni betul-betul peminat yang setia, yang ada sebi-sebi maklumat ya. Jadi kita dapat juga ilmu bersama dengan mereka nanti untuk mengulas perlawanan yang telah berlangsung, perlawanan yang dah dengan dua gergasi dalam bola sepak, iaitu Sepanyol menentang pasukan Itali, dan juga apakah ramalan mereka untuk England menentang Denmark yang akan memberikan satu impak yang hebat. Jadi jom, sebelum kita nak bersama dengan pemain ke-12, saksikan terlebih dahulu. Okey, itu dia. Dan untuk pemain ke-12, kita akan bersama dengan peminat pasukan England dan juga peminat pasukan Itali. Jadi mereka dimaksudkanlah Justin Ang Harry Kane. Okey. Dia juga seorang pengulas sukan, jadi Justin memang Kane. saya juga banyak merujuk kepada info-info diberikan. Juga bersama dengan Arif Daniel Nick Johari, peminat pasukan Itali. Okey. Dia dah jadi Arif, Italia. Forza Italia, Arif. Tahniah atas keadaan anda berjaya mara ke final. Sebelum tu mungkin kita nak, sebab match dah pun berlalu. Jadi pastinya kita nak tanya Arif dulu lah kan. Macam mana perasaan anda selepas menyaksikan perlawanan selama 120 minit terikat satu-sama. Lepas tu penalti yang menentukan kemenangan mereka untuk mara ke final ni. Sebelum tu macam mana skala intensity ataupun keseronokan game tu? A, B, C, D, E. Kita tanya dulu dengan Justin. Me atau Justin? Okey, kita mula dengan Arif lah. Arif Daniel. Okey. Alright. Bagi saya, tadi soalan intensity A, B, C, D tu nak rate ke apa? Rate. Game tu game yang memang menjadi tumpuan ke? The game intensity tu memang B+ lah bagi saya. Bukan A sebab dia punya finishing dia tak ada. Clinical finishing oleh dua-dua pihak. So, goalkeepers diorang kurang in action. Kecuali hanya di penalty sahaja. That's why. Dan Italy sebelum ni, all the games before this diorang memang strong, tapi Spain berjaya untuk bagi diorang goyang. So diorang macam nak kata lucky, bernasib baik untuk lepas. Bagi saya nasib baik juga, tapi semi final apa-apa boleh berjadi. So betul. tahniah juga bagi Italy. Tapi Itali bukan beri sepenuhnya lah untuk menentang pasukan Sepanyol tu. Katakan mereka simpan lagi sebenarnya. Diorang it's a semi-final, mesti dua-dua pasukan akan bagi all out. So Itali pun terkejut dengan Spanyol punya all out juga, membuatkan diorang goyang. Okey, Arif. Adakah dengan ketidakhadiran Spinazzola pun bagi impak juga kat pertahanan Itali bila melihat kepada perlawanan tadi? Kerana Spinazzola bersama dengan left wing dia, Insigne memang diorang memang link up dengan baik before this, dan mostly goals dia semua daripada kiri link up. So link up Insigne dengan Spinazzola tu dah tak ada. So Emerson pun diorang tadi pengganti dia pun kena sub out sebab memang dia tak menjadi. So, boleh. Betul. So diorang kena cuba daripada tempat lain. Yes. Okey, Arif, berbanding EPL, adakah awak mengikuti Serie A dan juga La Liga? Tak seperti EPL. Memang EPL saya ikut, tapi saya tahulah, follow lah Serie A, La Liga memang follow lah, tahu the scores, tahu the players and all. Jadi siapa pemain pilihan anda untuk pasukan Itali? Pemain Pemain favourite anda untuk pasukan Itali? Yang skor tadi semi-final, Cissia. Bagi saya dia saya sebagai yang suka tengok Itali main, kenapa dia tak main awal-awal dulu. So in the end dia manager finally
percayakan dia untuk masukkan dia. So sejak dia masuk, he's been performing lah. So yeah, gol dia Okey. memang baik. Yang bersebut Okey. Justin Ang yang juga pemain naturalisasi, betul Ya. Justin, kalau ikutkan awak sebenarnya sokong pasukan mana sebab berubah-ubah kan? Saya kalau kejohanan ni saya lihat pasukan. Saya akan tengok family dia, pemain-pemain yang dipilih. Jadi untuk tournament kali ni saya pilih England. Disebabkan oleh player-player dia yang muda, dengan juga ada seorang pemain kegemaran saya di Arsenal iaitu Bukayo Saka, salah seorang penyerang dalam pasukan England ni. Jadi saya sokong England lah. Okey. Jadi untuk perlawanan pada Ya. malam ni, kalau kita tengok Denmark pun solid juga dari segi prestasi mereka. Betul. Konsisten juga daripada 16 pusingan sampai Betul. ke setakat Sebab separuh mereka akhir. bermula dengan romantis Betul. Dan bila tengok solid dari segi midfield diorang, attacking diorang semua solid. Cuma bagaimana dengan cabaran yang akan diberikan untuk pasukan England pada malam ini, awal pagi nanti? Okey. Untuk pasukan England ni kan, saya akan memberi 3 faktor lah kenapa pasukan England akan menang pada malam ini. Faktor yang pertama, main di tempat sendiri. Okey. Dan ini ada, main di tempat sendiri Wembley, dan fakta yang menarik ni. Kali terakhir, England main di separuh akhir Euro adalah pada tahun 1996. Semasa itu, England menjadi tuan rumah dan England kalah kepada Jerman pada semifinal. Dan pemain yang miss penalti pada hari tersebut yang mengakibatkan kekalahan England adalah pengurus England pada hari ini, Gareth Southgate. Jadi adakah sejarah mungkin berulang ataupun sejarah baru akan tercipta? Yang kedua, penyerang-penyerang England seperti Sterling dan juga Harry Kane sekarang ini tengah on form. Sterling dah jaringkan 3 gol, Harry Kane dah jaringkan 2 gol. So pelan-pelan ni is the right time. Dan yang ketiga adalah pertahanan England yang kukuh antara pasukan yang belum lagi bolos gol sepanjang kejohanan. Tetapi masalah untuk pasukan England ialah yang saya rasa adalah faktor kepenatan. Jika perlawanan itu masuk ke extra time ataupun penalti, Denmark ada advantage. Okey, jadi dari segi kalau ikut kejohanan untuk menambahkan sensasi pemberitaan, eloknya England dengan Itali lah. Kan? Tak boleh. Kita akan ramalkan Itali dengan menentang Denmark. Itulah, tapi dari segi England berapa banyak kali dia masuk separuh akhir dan tamat di situ. tapi itulah macam Arif rasa bahaya tak England? Denmark boleh buat kejutan tak Arif rasa? Okey. Bagi saya Denmark memang diorang tim yang boleh bagi pat on their back lah, sebab diorang daripada apa yang menjadi daripada first game sampai diorang boleh bawa confidence dan semangat tim tu sampai hari ni. Kalau diorang boleh beat England, so I think it's a tip of an iceberg lah bagi like it's a very 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 romantic story lah untuk orang yang tengok Denmark. You don't have to be peminat Denmark pun you macam rooting for them untuk diorang mara. Sebab awak peminat Eriksen. Betul. Ya, saya suka peminat. Saya suka. Okey, kita Macam- nantikan sama ada It's Coming Home itu benar-benar akan berlaku ataupun ini Azuri. hanyalah retorik It's coming semata-mata. Rome. It's coming Rome. It's coming home. It's coming It's coming home. home. It's coming home berlaku ataupun tidak. Okey, kita nantikan. Okey, tak apa, kita simpan lah. Nanti kita sesi lain pula kita tengok betul ke tidak nanti bersama dengan Justin dan juga Arif Daniel. Terima kasih Boleh. bersama kita pagi ini. Ya, mereka ni tak tidur lagi. Boleh. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Okey, bye-bye. Itu dia Justin Ang, peminat pasukan England dan juga Arif Daniel. Nick Johari, peminat ataupun pemain ke-12 untuk pasukan Itali. Kita akan saksikan perlawanan pagi nanti, England menentang Denmark. Itu dia. Sebab saya tanya kawan saya yang betul-betul minat Jerman kan. Dia cakap, kawai tak cara dah. But Jerman dah kalah kan. Okay, tak apalah. Okay, nanti kita akan berbincang dari aspek yang terwaragakan awal tadi. Yep. Tentang perkembangan COVID-19. Tapi kita berehat seketika dulu untuk kita damaikan suasana lah. Sebab lepas ni ada fakta-fakta virologi yang perlu kita ketahui selepas ini. Kembali di MHI dan kita nak berbincang secara lanjut, mendalam dan teliti tentang varian Delta yang menjadi sebenarnya daripada kebimbangan kita lah sebagai orang awam yang perlukan maklumat yang terperinci dan mendalam untuk langkah-langkah
penjagaan kesihatan. Pastinya, dan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana varian ini mengganas dan merebak. Sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu statistik COVID-19. Seperti biasa, saban hari kami di MHI akan mulakan dengan perkongsian ini. Bukan sahaja untuk perkongsian semata-mata, tapi pastinya nombor ini perlu kita mengambil penting terhadap segala sebagai sesuatu. indikator apa yang berlaku ketika ini. Dan semalam kes kembali melonjak daripada kita lihat ada penurunan 6,000 walaupun masih lagi dalam Ribuan. range 6,000 tapi semalam ke 7,000 kes yang jumlah yang betul tinggi dan masih lagi Selangor dan Kuala Lumpur mencatatkan jumlah tertinggi 7654 kes yang dilaporkan semalam. Okey, kalau kita saksikan juga di Perlis, kalau semalam mungkin kosong, cuma kita tak dapat saksikan dengan jelas. Okey, beberapa hari ini 2 kes di Perlis. Inilah yang dikatakan nombor akan berubah-ubah di setiap negeri. Tapi pastinya Selangor masih lagi di tahap yang membimbangkan. Ya, walaupun kita dah tengok beberapa yang dijalankan, macam sekarang ni kilang dah tutup, construction pun dah ditamatkan, dah diberhentikan untuk beberapa hari ini, tapi kes masih lagi tinggi. Jadi pastinya rakyat... Dan jumlahnya di Selangor 3260, di Kuala Lumpur jumlah catakan dia adalah 1550. Dan negeri lain yang dengan angka yang agak signifikan tinggi dicatatkan. Sebelum ini Negeri Sembilan masih lagi tinggi saya kira dengan 698. Negeri lain di bawah paras 300 kecuali Kedah dengan 337 dan Johor 313 kes yang dilaporkan. Jumlah kes aktif juga meningkat. Semalam 69,000, hari ini 72,201 kes kebolehjangkitan yang boleh berlaku. Jadi ini dia ringkasan kes kematian baharu setakat 6 hari bulan 7 tahun 2021. 61 dalam kalangan lelaki dan 42 dalam kalangan wanita perempuan. Umur seperti mana yang dikategorikan di barisan tengah, dan kalau anda saksikan ada beberapa kes yang menyebabkan bawah 33 tahun dan juga 3. Ini satu yang membimbangkan, bukan lagi nak melibatkan warga emas, bukan lagi nak melibatkan golongan yang berisiko. Ada juga mereka yang tidak ada history penyakit pun sehingga ke maut. Itu yang pengakhirannya. Itu dia, kita harapkan semua keluarga bersabar kerana dalam banyak laporan kita perhatikan seandainya seorang itu meninggal dunia akibat COVID-19 di hospital, maka yang terakhir dampingi mereka ialah petugas perubatan dan akan terus diurutkan sampailah ke liang lahat keluarga tak dapat lagi menyentuh jenazah. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua seperti mana yang dijanjikan tadi. Kita akan bincangkan tentang varian Delta. Seperti yang kita tahu, Alpha, Beta itu adalah varian yang sebelum ini kita tahu macam mana mereka bertindak, macam mana ianya merebak. Kali ini penemuan varian Delta yang pertama sekali ditemui di India. Jadi ini amat membahayakan apabila sekarang lebih 30 negara dah ada varian Delta ni, dan kalau kita ambil statistik di UK pula 90% daripada kes baharu merupakan berpunca daripada varian Delta. Ya, kalau ikutkan UK nak memulakan hidup baru, tetapi bila mana ditemui virus ini ataupun varian ini, terpaksa dibuat kembali restriction ataupun halangan untuk pelbagai programlah industri dan sebagainya. Baik, sebelum kita berbincang bersama pakar virologi, ini maklumat ringkas untuk anda. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran bahawa dunia kini dalam tempoh yang sangat berbahaya sepanjang dilanda pandemik COVID-19 akibat penularan varian Delta. Ia telah merebak sekurang-kurangnya di 98 buah negara. Varian Delta itu dilihat lebih mudah merebak dan mengakibatkan kesan kesihatan lebih serius. Kes membabitkan varian Delta turut melonjak di rantau Asia dan memaksa kerajaan melaksanakan semula perintah berkurung serta mempercepatkan kempen vaksinasi mereka. Ya, semua negara dalam proses yang kritikal untuk mempercepatkan proses vaksinasi supaya dapat mencipta herd immunity ataupun immunity berkelompok demi keselamatan bersama. Tapi apakah ini akan berubah bila mana wujudnya varian yang dikatakan lebih ganas dan mampu untuk membunuh lebih ramai manusia? Bersama dengan pakar ataupun virologi, iaitu Ketua Unit Virologi Institut Pendidikan Perubatan IMR, Dr. Ravindra Tayan, untuk berkongsi perkara yang penting pada pagi ini. Hello, Doktor. Selamat pagi, Fidri dan Selamat Anin. pagi. Ya, Doktor.
Baik doktor, pertama sekali mungkin kalau tadi kita dah saksikan sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan varian Delta, kita nak tahu lebih terperinci, apakah itu yang dikatakan dengan varian Delta, doktor? Sebenarnya varian Delta adalah ungkapan yang kita berikan kepada virus COVID-19 selepas mengalami mutasi lah. Asalnya virus ini dikenali sebagai ancestral Wuhan, tapi ciri-ciri sebelum jadi virus ini ialah dia mengalami mutasi, terutama apabila menjangkiti seorang ke seorang. So semasa jangkiti seorang ke seorang, virus ini memang akan ciri sebelum jadi akan membuat apa yang disebut mutasi lah. Mutasi ini ada juga mutasi yang berkesan dan mutasi yang tidak berkesan. Mutasi yang berkesan adalah mengakibatkan perubahan amino acid. Bila kita melihat perubahan amino acid menyebabkan memberi ciri-ciri terbaru kepada virus, di mana antara ciri-ciri yang baru adalah kebolehjangkitan yang lebih tinggi, kemudaratan yang lebih tinggi ataupun juga memberi kerintangan terhadap vaksin. So dalam erti kata tersebut, WHO telah memberi apa yang disebut pengelasan kepada varian inilah, di mana dia ada dua jenis pengelasan. Satu disebut varian yang membimbangkan, iaitu VOC. Ini adalah tahap tinggi lah untuk yang boleh menyebabkan kemudaratan lah. Dan satu lagi yang disebut variant of interest lah, varian masih dalam siasatan lah. So dalam ungkapan variant of membimbangkan atau VOC ada 4 jenis varian lah, termasuk alpha, beta, gamma dan delta. Delta adalah yang terbaru dalam golongan ini dan memang berasal daripada di India, Maharashtra, dan pada Mei WHO telah mengkelaskan sebagai varian concern. Dan seperti yang Fidri dan Anim cerita tadi, memang sekarang varian ini yang paling menular di seluruh dunia dan memang pada masa ini dekat UK, pada asalnya UK pada bulan Januari memang varian yang menular adalah alpha, tetapi sekarang dah delta sudah menggantikan, di mana laporan-laporan yang terkini menunjukkan 90% daripada kes-kes melibatkan di delta. Dan WHO pun meramalkan sedikit masa lagi varian delta akan menjadi yang penting di seluruh dunia lah. Sebab itu kita pun terpaksa ambil langkah-langkah yang tertentu lah untuk mengawal penularan delta. Doktor, apa menyebabkan ia pantas merebak? Ataupun dalam konteks mutasi ini, ia juga didorong oleh apa faktor yang menyebabkan ia pantas dan juga mungkin lebih bahaya, doktor? Ya, sebenarnya sebab ada mutasi-mutasi tertentu yang memberikan virus ini ciri tertentu di mana dia lebih boleh attach ikatan kepada host atau apa yang disebut reseptor di saluran pernafasan. Apabila ini terjadi, virus lebih mudah masuk ke dalam badan kita dan virus ini akan menjalani apa yang replikasi yang lebih banyak dalam badan kita, menghasilkan tinggi paras virus dalam badan kita. So apabila paras virus dalam badan kita tinggi, dia akan boleh menyebabkan orang yang menjangkiti boleh merebakkan dengan lebih cepat lah. Dia menjadi macam apa yang disebut super spreader lah. Dan also dia akan memberi implikasi kepada orang yang terjangkiti, di mana apabila paras virus terlalu tinggi, badan kita akan cuba melawan lah. Ini akan menyebabkan penghasilan antibody dan juga apa yang disebut juga sistem imun sistem lain, termasuk juga T-cell response dan juga cytokine storm lah. So ini akan menyebabkan ini cara-cara badan kita untuk mengatasi virus kan. So akibatnya mungkin ada juga yang membawa kemudaratan lah, terutama bahan-bahan seperti cytokine storm ini lah. Doktor, cara-cara untuk mengatasi varian Delta ni macam tadi doktor ada katakan ya, dan disebutkan beberapa negara dah lakukan total lockdown, perintah berkurung untuk semua kawasan apabila adanya varian Delta dan juga mempercepatkan proses vaksinasi. Adakah itu adalah cara mengatasi yang terbaik untuk varian Delta ini, doktor? So macam ni, selalunya paling utama adalah untuk vaksinasi lah. Itu yang paling penting lah untuk menjalankan vaksinasi sepenuh seberapa yang boleh lah. Sebab kita nampak data-data daripada negara-negara yang telah menjalani vaksinasi memang nampak penurunan kes dan juga penurunan kes kematian lah. Tetapi apa yang penting ialah sistem kesihatan kita. Lockdown ini sebenarnya untuk memberi masa untuk kita bila sistem kesihatan kita terlalu banyak kes ataupun melibatkan kemasukan ke ICU yang terlalu banyak, kita kena buat satu intervention yang sementara untuk mengelakkan sistem ini is too much of a burden basically. Itu adalah satu langkah sementara saja, tapi langkah yang perlu diteruskan ialah pemvaksinasi. Itu yang penting. Doktor, disebabkan ia varian yang disifatkan lebih ganas berbanding dengan sebelum ini, jadi adakah ia lebih bersifat sporadik melalui udara yang mengancam nyawa lebih ramai manusia, doktor?
Betul. Memang ada juga seperti kalau kita lihat sebelum ni memang kita tahu cara perabaikan yang paling ketara adalah droplet precaution because bila daripada titisan pernafasan seseorang dijangkiti kan. Tetapi memang data-data yang terbaru menunjukkan sehingga CDC pun sudah menambahkan satu lagi risiko di mana disebutkan aerosolized transmission. Maksud dia ada juga titisan pernafasan yang lebih kecil. Macam titisan pernafasan yang saiz dia katakan lebih daripada 5 mikron, dia berat dia akan jatuh katakanlah 1 meter ke 2 meter ke depan. Tetapi ada juga yang lebih kecil, yang lebih halus yang disebut nuklei, aerosol nuklei ini, dia boleh terapung dan which means dia boleh macam terapung untuk jarak yang lebih. So memang ada kemungkinan seseorang itu mungkin didapati melalui penyambaran terlalu udara lah. Memang ada risiko. Sebab itu memang dah kena ambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangkan risiko tersebut. Doktor, macam tadi doktor cakap vaksinasi adalah salah satu cara. Macam kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, bawah umur 12 tahun kan tidak dapat vaksin. Adakah mereka antara yang sangat berisiko untuk varian Delta ni? Sebab sekarang ni vaksinasi yang dapat memberi perlindungan, penawaran Keluarga perlindungan. emas kita ada sasarannya kan. Tapi di kelompok yang kecil, anak bayi semua ni macam mana doktor? Ya. Betul, sebab memang masa yang awalnya golongan paling terlibat adalah golongan yang berumur ataupun golongan yang ada komorbid lah, itu yang paling risiko. So guideline kita pun memang guna ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 lah untuk memberi vaksin lah. So memang vaksin masa ujian vaksin lah, fasa itu memang uji di antara golongan umur yang 18 ke atas lah. So memang sebelum kita nak bagi vaksin kepada kanak-kanak, kita kena buat juga ujian klinikal lah. Pada masa ini memang ujian klinikal sudah dijalankan untuk beberapa vaksin lah, terutama untuk Pfizer dan Sinovac. So bila ada data-data keselamatan daripada ujian fasa klinik ini, baru kita boleh mulai memberi vaksin kepada kanak-kanak. So itu memang adalah antara langkah-langkah yang akan diambil lah. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Ravindra Tayan, Ketua Unit Virologi Institut Pendidikan Perubatan IMR yang berkongsi secara tuntas berkaitan dengan varian ini. Semoga ada manfaat dan juga kita dapat cakna terhadap apa juga pengumuman dan perkembangan dalam virus COVID-19. Betul. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, itu dia perkongsian berkaitan dengan varian Delta yang semakin mengganas. Sedikit sebanyak kita dapat tahulah sedikit kan apakah ilmu yang kita tak tahu lagi tentang bagaimana ianya mengganas. Risaukan bila ada budak ni sebab mereka tak dapat vaksin macam mana pun sekarang ni. Tapi ujian klinikal sedang dijalankan. Kita harapkan ada sinar di situ. Okey, itu berkaitan dengan perkongsiannya. Kita nak reda-redakan sedikit keadaan. Betul. Kan. Serius sangat pagi ni kan. Tapi itulah kita untuk ada video yang popular yang tular. Apa yang menarik? Ini dia rangkumannya. Wahai insan, ketahuilah apabila dia sudah menjangkiti kamu, kemungkinan kita bakal mendiami katil-katil di ICU. Tak jumpa bapa, tak jumpa ibu. Wahai insan, seandainya ajal kamu sudah sampai, maka pergilah kamu menghadap Tuhan kamu tanpa iringan insan tersayang, tanpa peluk ciuman terakhir. Hanya doa mereka dititipkan dari jauh. Ayo semua insan, kita menang bersama. Renungkan, fikirkanlah. Itu dia rasa macam dengar talqin bergema dengan seruan keinsafan. Itu dia kreativiti dalam usaha untuk membendung COVID-19 supaya orang lebih ramai duduk rumah dan tidak keluar tanpa mengikut jarak ataupun syarat SOP. Baik, kita juga nak berkongsi kepada anda di sebalik tempoh yang bercapai ini ada juga kreativiti yang dilaungkan. Kita nak bersama nanti di sebalik hijab girl bagaimana gambar seorang gadis berhijab membawa tuah kepada seorang fotografer di pertandingan peringkat antarabangsa. Dan nak bersama dengan Encik Wan Muhammad Fazil Wan Samsudin, pemenang bagi pertandingan fotografi antarabangsa yang berada di Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia orangnya. Okey, di Kuala Nerus ya? Di Kuala Nerus, Tuan. Okey, baik. Macam ada situasi di Terengganu yang difahamkan dah pun berganjak ke fasa yang kedua, boleh pergi masjid dalam jumlah tertentu. Mungkin dapat dikongsikan sikit? Ya. Alhamdulillah, sekarang dah sebagaimana kita tahu, Terengganu dah masuk fasa 2. So adalah kelonggaran sikit untuk kami rakyat di Terengganu. So, adalah kes pun semakin berkurang lah, alhamdulillah.
Ya, bila saya tengok fotografer yang sukses ni kan, mereka mesti ada satu karakter tau yang nampak macam agak pendiam, misteri tetapi banyak melihat, betul ke? Karakternya macam tu kan? Okey. Baik, pertandingan apa yang anda sertai di peringkat antarabangsa ni sampai mencuri perhatian, menang lagi. Gadis ataupun hijab girl, mungkin dapat dikongsikan ya. Berkenaan dengan hijab girl tu, kontes yang masuk tu adalah bernama Jayden Angel International Photography. Sebenarnya kontes ni dianjur oleh Universiti Saint George yang terletak di Sepanyol lah. So pertandingan tu sebenarnya saya nampak, saya dapat daripada iklan di Newsfeed, Facebook. So saya tengok macam menarik pertandingan ni. So saya cuba buka page tu, website dia. So saya tengok ada satu kategori yang utama ditandingkan adalah portrait, kategori portrait. So masa saya fikir, sebelum-sebelum ni saya tengok yang untuk edisi-edisi sebelumnya, kebanyakan kategori portrait dimenangi oleh negara-negara luar lah, negara Eropah, negara Amerika. So saya rasa, apa kata masa tu saya terfikir, kenapa saya tak cuba tonjolkan imej kita, negara kita sebagai negara Islam. So saya pertaruhkan satu gambar tu, gambar hijab girl ni lah. So daripada gambar ni saya cuba membawa imej kita sebagai orang Islam di pesada dunia lah. So saya tidak terjangka, alhamdulillah foto ni menang di antara 2,400 penyertaan daripada 94 negara. So gambar ni mendapat tempat yang pertama lah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau ikutkan gambar-gambar yang dipamerkan ni, anda memang suka ambil gambar manusia ya? Pelbagai reaksi orang kampung, budak-budak. Jadi memang fokus karakter manusia sebagai kepakaran anda ya? Sebenarnya yang fotografer tu dipanggil, yang untuk manusia tu dipanggil human interest. Itu pun salah satu cabang genre fotografi yang saya minat lah. Sebelum ni saya lebih more pada landscape, pada street fotografi. Dan sama-sama saya juga ada buat untuk wedding photographer, event photographer. Tapi saya more pada human interest and landscape lah sebenarnya. Oh, landscape dan human. Jadi itulah gadis tu kita nampak macam di sebalik tudung labuh tu ada makna yang nak disampaikan ya. Mungkin wajah yang suci, gadis madrasah yang cari ilmu, itu antara kekuatannya. Apa pun tahniah untuk anda. Saya doakan lebih banyak kerjaya dapat dicapai, lebih banyak warisan negara dapat ditonjolkan, wajah Malaysia yang sebenar. Yang paling penting ada sinar iman di Darul Iman tu. InsyaAllah. Okey, itu dia berkongsian bersama dengan Wan Muhammad Fazil Wan Samsudin menang pertandingan dunia dengan watak ataupun karakter gadis hijab yang mencuri tumpuan. Baik, selepas ini kita nak bersetika dan kembali nanti kita nak tinjau situasi PPV Pandu Lalu untuk golongan OKU yang tetap akan diberikan vaksinasi sebaik mungkin demi keselamatan bersama. Selepas ini, GMHI. Kembali dalam Malaysia hari ini, 8.42 minit pagi berteman dengan saya Ani Mizati buat setakat ini. Cuma sekarang ni kita nak kongsikan bersama dengan anda semua satu keadaan ataupun pusat PPV yang pertama untuk golongan OKU yang telah pun diadakan di arah Damansara. Jadi rakan tugas kami Fazli Fuad akan membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di sana. Mengapa anda kena saksikan lintas langsung sekejap lagi? Kerana sekurang-kurangnya anda dapat gambaran dan juga tahu prosedur daripada awal pintu masuk sehinggalah habis selesai proses vaksinasi itu. Kadang-kadang bukannya kita pergi ni seorang, ada yang keluarga perlu bawa dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang ada dalam kalangan keluarga OKU, anda juga mungkin boleh pergi sendiri, sekurang-kurangnya anda tahu, dapat gambaran dengan jelas apa yang berlaku di sana. Jadi memudahkan lagilah proses untuk anda lakukan vaksinasi. Kerana sekarang ni tidak kira apa golongan, sekurang-kurangnya kita ada inisiatif dan juga ada kemudahan, kita kena lakukan yang terbaik, termasuklah golongan yang berisiko, golongan OKU dan semuanya. Okey, katanya pusat PPV untuk OKU ni pastinya yang dilakukan begitu mesra OKU sekali, kemudahan demi kemudahan yang diberikan khas untuk golongan OKU yang akan memudahkan. Dan juga kita akan bawakan ada beberapa ciri-ciri yang baik juga berada di sana, di mana ada cam room untuk membantu mereka yang agak nervous, agak gemetar untuk divaksinasi. Tapi perkongsian lanjut akan bersama dengan rakan tugas saya yang kita
kini telah pun berada di sana. Ayuh bersama dengan Fazli Fuad di PPV Arah Damansara. Okey, baik Anem, terima kasih Anem di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Masihkah anda ingat pada minggu lepas saya berada di salah satu daripada pusat pemberian vaksin berskala besar ataupun mega di Axiata Arena Bukit Jalil. Tetapi pada hari ini tidak kurang hebatnya juga kerana di sini saya berada di PPV Pandu Lalu OKU Central yang pertama di Malaysia bahkan di dunia. Wow, itulah salah satu daripada sejarah yang tercipta dekat sini. Apa yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua, PPV di sini adalah mereka yang ingin datang dekat sini adalah untuk menyantuni golongan-golongan OKU yang ada dekat sini. Dan mereka telah pun membuka pusat pemberian vaksin di sini pada tanggal 16 Jun 2021. Jadi pada awalnya jumlah suntikan dos yang diberikan kepada mereka ini cuma 80. Tetapi mereka akan memberikan jumlah vaksinasi ini akan bertambahlah dari masa ke semasa, bergantung juga kepada jumlah dos yang ada dekat sini. Tapi apa yang boleh saya gambarkan bukan sahaja jumlah pemberian dos yang diberikan keutamaan dekat sini, tetapi mereka yang datang dekat sini, kalau anda perhatikan di belakang ini, okey, mereka akan datang dekat sini untuk melakukan proses pandu lalu, okey, untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Jadi mereka tidak perlu keluar kereta daripada stesen yang pertama sehinggalah stesen yang terakhir, mereka tidak keluar kereta. Jadi mereka daripada awal sampai ke akhir, sampailah ke proses ambil gambar itu, saya telah divaksinasi, cuma mereka duduk dalam kereta sahaja. Apa yang saya boleh gambarkan memang memberikan keselesaan kepada mereka yang ingin melakukan vaksinasi dekat sini. Dan idea untuk kewujudan pusat pemberian vaksin ini tercetus daripada individu yang banyaklah memperjuangkan hak-hak untuk golongan OKU di sini. Jadi beliau sendiri berjumpa dengan YBKJ, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Jadi berjumpa dan terhasillah PPV ini. Jadi individu yang saya maksudkan dekat sini, saya rasa tidak asing lagi lah untuk anda yang berada di TV3, bahkan di Malaysia hari ini. Saya pasti anda merindukan beliau. Kita terus saja bersama dengan inilah dia, Senator Datuk Ras Adi Barazi, Presiden OKU Central. Assalamualaikum Senator. Waalaikumsalam. Itulah dia, saya cakap tadi ramai mungkin rindukan Senator kan dekat televisyen ataupun di TV3. Senator, syabas terlebih dahulu saya nak ucapkan kepada Senator sebab ini merupakan idea sendiri Senator. Berjumpa sendiri dengan YBKJ untuk mewujudkan PPV khas untuk OKU di sini. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimanakah momen itu, bagaimanakah cetusan idea itu boleh dikongsikan bersama dengan kami di MSI ini. Assalamualaikum. Saya sebenarnya tercetus untuk melakukan PPV Pandu Lalu ini apabila sahabat-sahabat OKU kita mengeluh kerana mereka susah nak bergerak. Betul. Dan lagi satu mereka menunggu lama. Jadi saya fikir apalah kiranya kalau kita dapat melakukan PPV Pandu Lalu yang khas untuk mereka dan juga carer ataupun pembantu mereka. Ya. Jadi selepas itu YBKJ alhamdulillah Mosti CITF semua setuju untuk kita mencuba Pandu Lalu ini, dan saya berhubung terus dengan Sime Darby Plantation dan mereka alhamdulillah sebelum ini memang berikan kami sokongan. Jadi bersama-sama dengan KKM ya, dengan CITF, dengan Protect Health juga dan Arah Damansara Medical Center, Yayasan Sime Darby juga, kami bersama-sama bertungkus lumus untuk menjadikan PPV Pandu Lalu OKU Central ini yang pertama di Malaysia dan juga di dunia sebenarnya yang khas untuk OKU. Ya, itulah yang saya sebutkan tadi, memang amat membanggakan. Tetapi Senator, kita difahamkan untuk mereka yang ingin melakukan proses vaksinasi dekat sini OKU, saya difahamkan jumlah asalnya untuk fasa pertama ini jumlah pendaftaran 16,000. Tetapi cuma 13,500 sahaja yang diberikan keutamaan untuk mereka melakukan proses vaksinasi dekat sini. Tetapi mungkin saya nak panjangkan sikit kepada mereka yang mungkin berada di luar Lembah Kelang ataupun sekitar KL ini, adakah mungkin ada perancangan untuk mengadakan PPV OKU di tempat-tempat lain pula? InsyaAllah. Tetapi sekarang ni kalau seperti yang kita sama-sama maklum, PPV yang sedia ada ni mempunyai laluan khas juga untuk OKU. Cuma saya menasihatkan OKU itu untuk pastikan mereka register dekat daftar di MySejahtera. Dan kadang-kadang ada juga orang yang datang nak terus dapat vaksinasi. Tidak boleh. Kita kena melalui prosesnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Baru-baru ini Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan pelan pemulihan negara, kan? Jadi ianya adalah untuk membantu membacu ekonomi negara, dalam masa sama juga untuk membantu membela nasib rakyat. Senator adalah individu yang memperjuangkan hak untuk OKU ini. Apa harapan Senator sendiri tentang komuniti OKU di sini?
Okay, terus terang saya katakan sebenarnya kami payah. Yang bukan OKU pun susah, OKU lagilah susah. Sahabat-sahabat kita yang macam yang buta, yang mengurut semua tu, dia orang tak boleh nak buat kerja. Jadi saya pohon sahabat-sahabat OKU untuk berusaha sendiri satu dan kemudiannya kepada kerajaan untuk sentiasa memberikan peluang dan tidak melupakan kami ketika membuat apa orang kata sokongan di masa-masa akan datang. Bersyukur kita dengan apa yang telah diberikan, alhamdulillah. Namun begitu dengan OKU ni dia bezanya sedikit pasal kekangan kami dari segi keadaan kami yang pelbagai dan keistimewaan kami. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa golongan OKU ni banyaklah sekarang ini makin lama makin meningkat juga dengan usaha inisiatif yang dijalankan oleh senator sendiri. Baik, terima kasih senator. Baik, saya kejap lagi akan ke belakang jadi saya ucapkan terima kasih kepada senator atas masa yang diberikan. Jadi kepada anda semua, sebentar lagi saya akan ke belakang. Jadi saya pasti anda pun nak tahu juga kan bagaimanakah proses ini dijalankan cuma dalam kereta sahaja. Jadi kita kembali ke factory, kita kembali selepas ini. Okey, itu dia suara yang bersemangat pada awal pagi, Fad. Dan kita juga nak berkongsi hari ini. Nampaknya ada aroma sebab bertemankan daripada saudagar minyak wangi, pengasas IBA Perfume, Ahmad Iqbal Zulkifli, secara panggilan video untuk berkongsi tentang wangian yang cukup memikat ini. Jadi bersama saya di secara panggilan video. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Okey, harumnya sampai ke sini ya, saya rasakan. Ya, saya. Okey, sebelum tu dapat diberikan sikit mukadimah bagaimana anda terlibat dalam dunia pengumpulan minyak wangi dan juga begitu obses terhadap wangian ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Begini, sebenarnya saya seorang pengumpul minyak wangi yang sangat banyak. Daripada dulu saya bekerja sebagai pembasuh pinggan. Namun sekarang ini saya telah berjaya membeli minyak wangi. Kalau dulu saya membeli minyak wangi harga RM500, betapa sukarnya untuk mendapatkan satu botol minyak wangi. Dan sehinggalah sekarang saya menjadi orang yang berkejaya dan kini saya telah mengumpulkan lebih daripada 50 jenama minyak wangi international. Yang mana setiap botol itu saya beli dengan harga RM2,000, RM1,000 dan telah melaburkan lebih RM40,000. Tapi itu bukan sebagai hobi sebenarnya dan itu adalah sebagai tanggungjawab saya. Apabila saya ingin melahirkan IBA Perfume ini, saya mahu membuat secara betul-betul dan alhamdulillah kita dapat mengeluarkan IBA Perfume ini yang satunya di Asia tidak sama dengan yang lain. Jadi kenapa saya kata begitu? Sebab kita mempunyai sijil dan pendaftaran tersendiri yang mana membuktikan bahawa IBA tidak sama dengan yang lain. Dan kita buat untuk lelaki dan juga wanita. Cuma saya begini, tuan-puan, kita tidak ada ejen dan juga stokis demi menjaga sebuah premium, sebuah produk dan tidak akan dijual di pasaraya. Jadi tuan-puan boleh ambil gambar di skrin TV, nombor telefon saya yang tertera di kaca TV sekarang. Saya tidak boleh nampak di skrin di sini dari TV. Jadi begini, ambil gambar poster yang tertera di kaca TV sekarang dan terus buat pembayaran dengan harga yang sangat murah hari ini, yang mana kita bawaan yang setaraf dengan international tapi dengan harga yang murah. Satu untuk lelaki dan juga satu untuk wanita. Sebenarnya ini unisex dan apa tuan-puan akan dapat adalah di dalam kotak hitam ini terdapat 2 botol minyak wangi berkandungan 50 ml. Untuk satu botol yang ini merah dan juga yang berwarna biru untuk lelaki juga dan tuan-puan akan dapat hadiah yang sangat special. Kalau boleh saya nak nampak skrin dari TV sana, boleh ke? Okey, apa yang tuan-puan akan dapat adalah 6 hadiah hari ini bagi yang buat pembayaran terawal saja. Jadi ini satu beg, 2, 3 beg yang akan dapat untuk setiap satu orang pembeli, untuk setiap satu set. Maksudnya kalau ada 2 set, okey, anda akan dapat 12 hadiah. Jadi okey, 4, 5 dan 6 hadiah. Yang sangat banyak ini yang saya akan berikan hari ini sahaja, yang tidak mungkin akan didapati pada lain hari lagi dan kita pun tidak tahu bila lagi saya akan bersiaran di sini. Jadi tuan-puan, ambil gambar di skrin TV 170 termasuk penghantaran ke Sabah, Sarawak juga. Minta maaf, boleh ke saya nak tengok skrin TV dari sana? Dari TV3 sana sebab saya tak nampak poster yang tertera di TV. Okey, sekarang tuan-puan begini, saya telah pergi ke lebih 15 buah negara, saya kira begitulah. Dan saya ingat lagi saya pernah menjejak ke sebuah antara hotel yang termahal di dunia dan di situ saya belajar ada tentang minyak wangi
yang dari satu butik yang sangat kecil, sekecil ini sahaja berharga RM4,000. Dan kemudian saya ingat pengalaman saya dijemput ke sebuah istana, sebuah negara yang agak mewah yang berkeluasan 10 hektar, dan di situ ada setiap penjuru mereka letakkan minyak wangi. Dan saya rasa macam, oh ini wangi. Lalu terhasillah ibar perfume yang mana saya bertukar kilang sebanyak 20 kali. Dan sehinggalah saya kata, oh ini yang saya nak. Yang tidak pening, tidak hapak, boleh dibawa untuk ibadah dan tahan lama. Itu saya jamin sebab saya juga mempunyai alergik pada bau. Jadi tuan-puan, kalau nak dapat hadiah, kena cepat. Ambil gambar poster yang tertera di TV sekarang dan terus WhatsApp saja, jangan call. WhatsApp di nombor 012-733-4444 dan mungkin akan hilang sekejap saja lagi sebab kita tak bersiaran lama. Dan botol juga saya tempah khas yang mana untuk menghasilkan satu bauan ini memerlukan 200 campuran bahan dari tumbuh-tumbuhan. Yang penting dia boleh juga dibawa untuk solat. Dan tuan-puan, kalau nak dapat hadiah, kena terus WhatsApp segera kerana 50 orang terawal. Bagi tahu saja nak satu set ibar atau dua set akan dapat 12 hadiah lah. Jadi satu set akan dapat, kalau satu set akan dapat 6 hadiah kepada 50 orang terawal sahaja. Jadi di tangan saya ini adalah hadiah yang sangat banyak dan tuan-puan, saya juga tidak ada ejen dan juga stokis. Jadi tuan-puan, kalau nak kena cepat. Dan kita juga orang kata buatannya sangat sukar. Dan bagi seorang lelaki ataupun isteri yang mempunyai suami, bagusnya yang lelaki ini dia akan blend agak tidak berbau rokok. Jadi kalau mungkin tidak semua orang mampu untuk membeli minyak wangi yang harga ribuan ringgit sebotol. Jadi ini dengan harga 170 termasuk penghantaran ke Sabah, Sarawak juga, anda akan dapat 2 botol minyak wangi yang sangat besar. Satu untuk lelaki dan juga yang merah ini untuk wanita, berkandungan 50 ml, boleh dibawa solat, tahan lama, tidak hapak dan kita juga ingin meraihkan pada hari raya. Dan kita akan postkan dengan kadar segeralah. Dalam masa 3 ke 7 hari akan sampai ke rumah anda. Jadi kotak ini sebagai hadiah juga kepada 50 orang terawal sahaja yang buat pembayaran. Jadi minta maaf, saya tak dapat nampak skrin dari TV. Bagaimana saya nak nampak poster, berinteraksi dengan pengacara? Pengacara masih mendengar Okey, suara masih saya? dengar. Tadi kita dah tunjukkan posternya. Memang jelas. Ya, Jadi, jadi ambil gambar di skrin TV sekarang dan terus WhatsApp saja, jangan call. Sekarang dah ada 30 orang pembeli. Jadi tuan-puan, minta maaf, saya rasa terganggu sikit bila tak nampak skrin tu. Okey, begini. Sekali lagi saya jelaskan, tuan-puan, ini adalah minyak wangi IBA yang mana saya buat khas dari Europe, yang memang untuk Europe. Dan sepatutnya sekarang saya berada di France untuk belajar tentang minyak wangi selama 3 bulan. Dan saya pun telah pergi ke lebih 15 buah negara dan juga mendalami tentang minyak wangi. Dan banyak perkara yang menjadi satu inspirasi saya untuk menghasilkan. Dan saya sanggup melaburkan sehingga RM50,000 untuk membeli minyak wangi. Sebotol pun berharga RM2,000 untuk belajar bagaimana menghasilkan minyak wangi yang betul-betul sesuai dengan orang kita dan orang kata setaraf dengan international. Jadi tuan-puan, kita tiada masa lagi untuk bercakap panjang dan siapa yang ingin buat pembayaran terus saja WhatsApp di nombor yang tertera. Kalau tak sempat salin, ambil gambar nombor telefon tersebut dan WhatsApp saja, jangan call. Oh, sekarang terlalu banyak dah orang mesej dan kita tak ada ejen. 50 orang terawal sahaja yang akan dapat beg ini. Dan kepada okey, baik. Iqbal mungkin ya. dapat kongsikan Instagram Iqbal masa yang terhad ni. Ya. Okey, untuk Instagram ya. Okey, sesiapa yang follow Instagram saya yang mana sebagai pembeli ataupun bukan pembeli pun saya akan bagi, tapi saya utamakan kepada pembeli yang follow Instagram saya akan dapat cincin emas sebagai cabutan bertuah. Bukan bermaksud anda beli terus dapat. Maksudnya ini sebagai cabutan bertuah. Jadi follow Instagram saya yang tertera di TV, ambil gambar sedang. Instagram Ahmad Iqbal Zulkifli. Kepada yang bertuah saya akan berikan yang mana bertuah kita akan berikan seperti sebelum ini. Dan saya akan kongsikan banyak perkongsian lah dan ada banyak video yang viral juga. Jadi terus WhatsApp dan buat pembayaran di nombor, patutlah nombor telefon itu silap. Minta maaf, nombor telefon itu silap. Okey, yang betulnya apa, Iqbal? Okey. Ya, nombor telefon yang sebenar adalah ya Allah. Ada poster yang boleh saya tengokkan. Okey, nombor telefon yang sebenar adalah 012
733 4444. 012 733 4444. Itu adalah nombor telefon yang saya tidak guna lagi. Okey, baik. Ya, boleh tak bagikan saya satu masa yang sedikit masa sebab saya kena jelaskan. Nombor telefon itu sudah tidak digunakan lagi. Okey, yang betulnya ialah 012. Okey, sekali lagi saya ulangi. Okey. Kepada yang ingin membeli Iba Perfume dengan harga 170, termasuk penghantaran, tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi beserta kotak eksklusif ini dan hadiah 6 untuk satu set. Boleh WhatsApp sahaja, jangan call. WhatsApp sahaja di nombor, saya bacakan kalau mungkin tak sempat salin, 012 733 4444. Jangan keliru sebab nombor tu agak sama. Okey. 012 733 4444. Patutlah saya menunggu WhatsApp tidak masuk. Okey, baik. Jelas nombornya? Ya. Okey, baik. Moga-moga mendapat sambutan yang luar biasa dan juga tahniah atas kerjasama dan juga inspirasi yang diberikan dalam wangian ini untuk Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas IBA Perfume yang jelajah di seantero dunia demi mendapatkan kualiti yang terbaik dengan harga yang berpatutan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi terima kasih untuk Iqbal. Sabar-sabar. Okey, itu dia perkongsian wangian kita yang menyinari dan juga menghamparkan sesuatu yang bermakna. Kita akan berehat nanti dan lepas ini nak bersama dengan Fizu dan Nadia untuk berkongsi bagaimana mereka menjadi sukarelawan di pusat vaksin ini demi mencurahkan tenaga perlibatan orang seni untuk kemakmuran bersama. Selepas ini, di MHI. Baik, masih lagi bersama dengan kami di MHI. Pagi-pagi ni lagi beberapa minit saja nak habiskan. Tapi kita nak kongsikan bersama dengan anda terlebih dahulu perkongsian yang menarik yang dipilih oleh pihak penerbit untuk beberapa akhbar harian, berita harian, harian Metro dan juga NST. Ayuh kita saksikan terlebih dahulu berita harian yang berada di halaman hadapan sekali. Bank Negara pantau rapi pelaksanaan moratorium. Ini dia, sedikit saya bacakan di sini. Apa yang dikabarkan, Bank Pusat berkata pemantauan akan dibuat meskipun industri perbankan sudah memberikan komitmen dan keyakinan untuk membantu peminjam yang menghadapi kesukaran kewangan disebabkan oleh sekatan pergerakan. Seperti mana yang kita tahu, ianya akan dilaksanakan secara automatik. Tetapi pembayaran balik itu banyak persoalan yang dipertikaikan kan, sebab ada yang kata kena ekstra faedah 12 bulan, ada yang ekstra 24 bulan. Tapi ini yang akan dipantau oleh pihak Bank Negara dan jika ada apa-apa yang berlaku disebabkan pembayaran lebih yang dituntut oleh pihak bank, anda boleh buat aduan. Pergi sahaja ke laman web yang disediakan oleh Bank Negara untuk anda report ataupun buat aduan. Jadi hak untuk dapatkan penjelasan kan. Okey, di Metro saya kira ini tentang muka hadapan yang juga panas sejak 2-3 hari ini tentang perang Musang King. Videonya tular dan juga banyak sekali perkongsian daripada pihak polis, pihak yang berhormat. Dan ini sebenarnya khianat nak lengah operasi. Pekebun rosakkan lantai simen jambatan untuk halang musnah kebun durian Musang King yang berlaku di raup trending di pelbagai media sosial dan menjadi perdebatan sebab timbul isu-isu yang kerana ia juga melibatkan isu-isu yang sensitif juga. Jadi akan kita nantikan apakah solusi bagi perkara ini. Okey, di NST pula di halaman hadapan sekali menjadi pilihan penerbit no respite. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni keadaan yang begitu sukar sekali. Many parts of Selangor and KL are under EMCO but cases and death are still up. Burdening hospitals, quarantine halls and COVID-19 assessment centres in the Klang Valley. The effects of EMCO will be felt only in a month, says expert. Kita tahu macam-macam dah pun dilakukan, langkah demi langkah dah dilakukan, tapi nombor di kes harian di Selangor makin meningkat. Itu yang pastinya satu cabaran bagi setiap daripada kita. Betul. Tapi pastikan ini kita tahu yang tidak boleh dilakukan oleh satu pihak saja kan? Kena setiap semua pihak lah, pihak majikan dan juga orang ramai menjadi mata dan telinga pada pihak polis. Sebab untuk ada yang buka senyap juga. Ya, itu kita bimbang. Jadi kitalah yang menjadi tanggungjawab sebab kita ni dah lama berkurung, tak buat apa-apa, ikut semua arahan. Jadi kita rasa terancam bila mana ada pihak yang cuba untuk mencabul SOP yang diberikan ya. Dan terus lapor untuk kita pastikan ini dapat diputuskan secepat mungkinlah sebab kita pun dah lama
tempoh yang kritikal. Dah tak boleh nak bernafas. Lenggah dari segi emosi, mental, rohani dan sebagainya. Okey, itu dia. Anda boleh dapatkan berita harian Metro dan juga NST untuk tatapan bersama. Kita nak kongsikan pula, tadi kita ada kongsikan sedikitlah teaser perjuangan kecil selebriti kita yang telah pun berada di pusat PPV. Macam-macam yang mereka update juga di social media, pastinya anda pun dapat saksikan. Kita akan bersama dengan Fizo Omar sebentar lagi dan juga seorang Nadia Nisa, pelakon wanita ini. Sebelum tu kita nak anda saksikan dahulu sedikit sebanyak apakah gambaran yang mereka terlibat dengan sukarelawan di PPV. Saksikan. Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Fizo. Ni siapa ni? Saya Nadia Nisa. Nazim Osman. Saya Fazura. Hey. Maafkan saya Sherry Al-Haddad. Dan saya Amelia Anderson. Terkejut Fatah Amin tengok. Hari ini kita di mana? Di PPV UKM. Kita buat sukarelawan membantu rakyat Malaysia yang datang dekat sini untuk ambil vaksin. So masing-masing ambil lokasi Ada tugas lah. Ada tugas masing-masing lah. Melancarkan proses. By the way, so saya nak encourage semua rakyat Malaysia yang tengok ni, yang dah belum register tu register cepat-cepat. Bila yang dah dapat tu nak datang takut tu macam mana? Cuba nasihat. Okey, jangan takut. Sebab apa? Lepas saja ambil vaksin, tengok akan jadi cantik macam saya. Itu confirm. Emilia pun tercampak. Tapi kalau cantik macam awak jadi takut nak cantik macam ni. Takut lah. Emi dah ambil vaksin Emi? Dah. How's it? Dah betul kan? Alhamdulillah. Semua lancar, semua tak payah risau you guys. So korang semua kalau dah dapat je date tu terus pergi dan semuanya akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Nazim? Jangan banyak fikir, ambil je vaksin. Semua nak hidup free macam dulu, so get your vaccine. Betul. Yeah. Tanggungjawab kita. So minta korang share this awareness. Thank you. Semua ni kita buat volunteer hari ni. Dah buat. Dan lagi satu, Okey. kita perlukan doktor, nurse untuk buat volunteer. Ramai lagi cepat lagi bagus. Jom. Kita dah turun padang, korang pula ada peluang jadi volunteer. Jom cepat turun, support. Kita 80%. Yes. Kita nak kerja macam biasa. Baik. Thank you. Assalamualaikum semua. Bye guys. Take care. Stay safe. Bye. Ya, penglibatan selebriti-selebriti tanah air kita cukup murni sekali, penglibatan mereka di pusat PVV menjadi sukarelawan. Jadi ayo kita bersama dengan Fizo Omar dan juga Nadia Nisa. Kini melalui panggilan video nak tahu juga macam mana, ramai ke orang yang berhenti nak ambil gambar kan? Sebab tahu Fizo Omar dan juga Nadia Nisa ada di PPV. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Itu dia, kita menanti. Hai. Nampak dah. Fizo di ladang mana tu? Dia pancing kita lah. Okey. Baik, dah berapa lama kita dulu dengan Abejo lah. Abejo berapa lama dah di pusat tu sebagai sukarelawan? Saya ni sebenarnya dah banyak tempat dah saya pergi. Banyak tempat lah. PKPD ni pun tak ada buat apa kan. Banyak buat kerja-kerja online je. So menghabiskan masa bersama dengan frontliners yang bertugas dan juga usaha kecil kami sebagai selebriti ni untuk encourage lah. So saya kerap sangat turun ke PPV, merata lah pergi. Dah banyak kali dah sebenarnya. Macam Nadia sendiri, macam mula-mula buat decision ataupun mengambil keputusan nak turun pergi jadi sukarelawan tu kan, ada anak-anak, ada keluarga kat rumah. Itu pengorbanan juga tau sebenarnya kan. Kita nak fikirkan risiko yang kita akan berdepan. Macam Nadia sendiri, apa yang difikirkan sebelum decide nak sama-sama turut menjadi sukarelawan? Ya betul. At first memang saya takut pada mulanya, tapi saya fikir buat apa nak takut dah, sebab at this point of time kita dah tak perlu takut dengan virus COVID-19. Kita kena sama-sama hidup dengan virus COVID-19 ni. So macam mana cara yang kita nak hidup? Salah satu weapon yang kita ada adalah vaksin. So saya betul-betul confident and put 100% trust on vaksin punya program ini. Dan saya percaya usaha ni bukan saya seorang, bukan Fizo Omar seorang, dia usaha bersama. Kita semua kena buat benda ni bersama-sama, baru kita boleh keluar dan bekerja dan hidup balik macam dulu. Itu dia. Jadi mungkin dapat Nadia dan juga Fizo terangkan apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh sukarelawan ketika berada di pusat vaksinasi ini. Ya, sebenarnya kalau macam kita lebih perlukan medical punya yang ada kelayakan lah, seperti nurse, doktor, MA, tetapi
macam peranan kami ni consider sebagai public lah, yang tiada kelulusan dari segi medical. So kita bantu, kita perlukan ramai sebenarnya. Bila siapa yang pernah bagi vaksin, dia ada beberapa flow, macam registration, consultation, doktor, lepas consultation kita ambil injection. So dia punya from station to another tu dia perlukan assist, especially warga-warga emas dan juga mereka warga-warga OKU. So dia perlukan bantuan. So itulah peranan kami di sana. Tetapi saya mengambil, kita sebagai selebriti ada follower sendiri. Sebenarnya saya nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, yang pertama sekali daftar vaksin, pergi ambil vaksin, dan yang kedua kita nak tunjuk bagaimana proses vaksin tu sangat mudah. Saya rasa ambil masa tak sampai sejam kot. Itu sebenarnya mesej yang kami nak sampaikan kepada semua lah. Kan sebab masing-masing ada pengikut-pengikut sendiri kan. Macam Nadia sendiri ada tak berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sukar, macam kesian kan tengok makcik, ada pun ada yang warga emas dan sebagainya yang berdepan sendiri, tengok depan mata sendiri, Nadia? Sebenarnya saya lebih ke arah bangga dan terharu bila berada dekat sana, sebab sewaktu pertama kali saya mendapatkan vaksin first dose tu, kebanyakannya orang muda yang datang. So kali ni bila saya pergi buat sukarelawan ni, saya dapat tengok ramai pula warga emas yang datang. Jadi alhamdulillah saya rasa dengan kesedaran yang diberi oleh semua pihak, sedikit sebanyak dapat membantu warga emas ni untuk keluar dan ambil vaksin juga. So perasaan saya waktu tu lebih ke arah bangga dan macam positif sangat bahawa kita akan dapat capai imuniti kelompok 80% ni dengan lebih cepatlah insyaAllah. InsyaAllah kan. Jadi bila kali terakhir Nadia turun set berlakon? Kita rindu kan? Apa itu berlakon? Dah lupa dah sebenarnya kita siapa Dah ingat jadi sukarelawan je Ya, mula kita ingat kita ni kan tak penting. Industri yang bukan essential, tapi at this crucial time sebenarnya mereka yang mempunyai followers yang ramai ini boleh dikategorikan sebagai influencer ini diperlukan juga, akhirnya penting dalam menyuarakan kita punya pendapat, dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat. So macam ada guna jugalah kita orang ni sebenarnya. Ada. Pastinya. Abejo, macam kalian klasifikkan ini usaha kecil tau. Bagi kita sebenarnya nampak usaha ni amat besar sekali, sebab bukan sahaja anda jadi sukarelawan tapi mengajak lagi pengikut-pengikut kan. Mungkin sebelum kita akhiri ni, apa yang nak disampaikan kepada pengikut Abejo sendiri yang sentiasa pastikan Fiza Umar ni salah seorang yang boleh kita depend lah melihat kepada mereka jadi sukarelawan dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, saya nak sarankan, saya merayulah kepada semua rakyat Malaysia, tolonglah. Saya pun takut jarum sebenarnya, tapi sebabkan mengaku ni kan. Sebab sebenarnya kita nak sama-sama kembali bebas perangi COVID. So sebenarnya pergi injection tu tak ada apa pun, tak rasa sakit pun. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, jangan memilih vaksin. Saya ni sampai semalam saya pergi meeting, saya pergi tanya detail apakah vaksin jenis ni, jenis sebenarnya semua sama, tak ada beza. Berbeza adalah jenama dan pengeluar. So janganlah, sebab saya dapat info, minta maaf saya cakap kan, daripada pusat PPV yang saya pergi, ada yang tolak kerana jenis vaksin. Rugi, sebab kalau nak dapat balik susah. So pesan saya, keluar apa-apa vaksin pun, pergi ambil dan tunaikan tanggungjawab kita. Itu yang saya harapkan kepada semua yang menonton ni lah. Baik. Terima kasih banyak Abejo, Nadia Nisa berkongsi pengalaman inspirasi ya. Jaga diri kalian juga. Assalamualaikum. Terima kasih Hanif. Okey, jumpa lagi esok. Okey, itu dia Nadia Nisa dan juga Fiza Umar. Semoga ramai lagi pengikut-pengikut yang selebriti-selebriti tersebut kan dapat sama-sama juga bersemangat untuk melihat kepada proses itu begitu mudah sekali dijalankan. Pastinya anda juga akan memudahkan urusan divaksinasi. Okey, kita nak sambung. Tadi kita bersinggah di PVB Pandu Lalu OKU Central yang memberikan keutamaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, dan Afad pun tadi nampaknya cergas ceria. Betul, dia kena cergas sebab jauh. Itulah dia. Sebab lokasinya agak berbeza lah. Sebab kita pun faham perlu jaga penjarakan. Betul. Perlu juga mungkin memahami situasi. Mungkin datang tu dengan kereta, perlukan ada ruang lah untuk mereka bergerak dan sebagainya. Jadi ayo kita bersama dengan Afad ataupun Fazli Fuad, rakan tugas kita yang berada di PPV OKU Central Arah Damansara. Sekali lagi bersama dengan Afad. Okey, kalau macam tu, macam pasti kena queue saya.
Okey, baik, terima kasih rakan-rakan saya yang berada dekat studio. Saya masih lagi berada di pusat pemberian vaksin Pandu Lalu OKU Central yang terletak di arah Damansara ataupun terletak yang paling utamanya di sini adalah di bangunan Semdabi Plantation di arah Damansara, Selangor. Kalau tadi saya berada dekat luar, saya lihatlah keadaan dekat sana. Saya percaya ramai banyaklah kereta-kereta yang dah pun mula beratur untuk melakukan proses vaksinasi, tetapi sekarang ini saya berada di salah satu daripada bilik yang menjadi keutamaan lah. Andai kata kalau ada penerima vaksin ini yang mungkin tidak tenang. Jadi sekarang ini saya dah pun bertenang dekat sini kan. Yalah, kadang orang ataupun golongan OKU ini, mereka ni kan datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang datang dekat sini mereka yang OKU dari segi fizikal, mental dan juga ada yang autism. Dan andai kata kalau mereka ini tidak bertenang ketika proses vaksinasi di dalam kereta, jadi mereka akan bawa ke sini. Jadi kalau anda lihat ni depan saya ni adalah pelbagai alat mainan untuk menenangkan mereka ini. Dan orang yang bertanggungjawab sebenarnya yang menenangkan penerima vaksin dekat sini, inilah dia, Dr. Nurul Nadia, Pegawai Perubatan Sekretari HKL. Assalamualaikum, Dr. Nurul. Selamat pagi. Selamat pagi. Nak panggil Dr. Nurul ke Nadia? Dr. Nurul. Okey, Dr. Nurul. Mungkin boleh kongsikan sebab apa? Sebab bila saya masuk tadi, saya dekat luar tu memang tak bernafas apa semua kan. Masuk kat sini betul-betul tenang kan. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan macam yalah bagaimanakah prosesnya. Mungkin ada kategori-kategori mereka ini yang dihaskan untuk mereka masuk ke dalam bilik tenang ataupun calm room ini. Okey. Di bilik bertenang ini kita akan handle patient sebelum, semasa dan juga selepas vaksin. Sebelum tu untuk mereka-mereka yang gemuruh, untuk mereka-mereka yang dah start agresif kan. So kita akan bawa masuk bilik ni jugalah. Untuk semasa vaksin juga yang sama juga kes-kes gemuruh, kes-kes yang terlalu takut pun kita akan masuk di bilik untuk bertenang ni juga. Dan juga kes selepas vaksin kalau yang terlalu sakit, yang masih lagi takut dengan side effect, yang tak duduk diam semua pun akan masuk bilik ni juga. So kalau Cik boleh lihat di atas meja ni, kita ada bermacam-macam alatan yang kita gunakan untuk menenangkan pesakit lah. Kita ada pesakit dari pelbagai umur, daripada kanak-kanak sampai dewasa juga, yang pernah ada masalah mental macam yang ada autism, yang ada Asperger pun dekat sini sebab diorang sangat aktif. Dan juga untuk mereka yang gelisah, yang memang sangat takut boleh pengsan kat luar pun kita akan masuk bilik ni juga. Okay, antara barang-barang yang kita ada ni, ini kita panggil stress ball. So ini boleh digunakan sebelum, semasa dan juga selepas dapat vaksin lah. So macam masa dapat vaksin tu kalau gemuruh sangat, kita suruh patient genggam macam ni. So mereka akan distracted lah, tak takut sangat dengan vaksin tu. Dan juga untuk pesakit-pesakit yang macam kanak-kanak sikit ataupun remaja yang ada autism, kita ada permainan macam ni. So semasa dicocok atau selepas, mereka boleh tekan benda ni. So tak adalah mereka fokus pada tempat yang dicocok tu. Okay. So kalau kita boleh nampak ada juga kerusi untuk mereka berehat. Dan kalau mereka memang tak boleh, memang sangat agresif, kita akan ada katil dekat sana. Kita akan balut. Jom kita tengok katil. Kan nak tengoklah tahap keselesaan untuk mereka. Difahamkan doktor, kalau misalnya kata mereka yalah yang tak tenang tadi apa semua tu kan. Yalah kita tahu bahawa proses dilakukan di dalam kereta sahaja. Tapi andai kata kalau mereka, yalah kita dah tenangkan dekat sini, proses suntikan dibuat di patah balik ke kereta ataupun di katil ni atau bagaimana? Oh tak, kita sangat fleksibel dekat sini. Jadi kalau pesakit memang tak boleh nak dicocok dalam kereta, kita akan baringkan dekat sini dan boleh cocok kat sini juga. So kita kena balut mereka supaya mereka tak mencederakan diri sendiri dan juga mereka yang mencocok ubat tu nanti. So ini pun memang selesa lah, memang katil pesakit kita ambil daripada hospital. Mereka boleh baring semasa, sebelum dan juga selepas vaksin. Baik, itulah dia tahap keselesaan dekat sini memang 100% di kata orang tu orang tolong lah kebanyakan sukarelawan yang ada dekat sini kan. Okey, alalang doktor berada dekat sini. Doktor merupakan salah seorang daripada pegawai sekretari. Kita difahamkan sekarang ni pandemik kan ramai di antara kita ni kan yang ada masalah mental, stres, kejadian bunuh diri pun semakin hari semakin bertambah kan. Apa mungkin saranan yang mungkin doktor boleh kongsikan kepada mereka yang mungkin sedang menyaksikan ini? Okey, untuk penonton di luar sana boleh layari laman web KKM ataupun laman web HKL sendiri. Kita ada tim yang kita panggil MPHSS untuk sokongan psikososial. Kami bertugas 24 jam. Sila hubungi kami kalau ada apa-apa masalah ataupun stres berkaitan pandemik ini. Okey. Jadi sepanjang lebih kurang dah mungkin dah berapa lama dah dekat sini daripada 16 Jun sehingga sekarang ini kan. Okey. Jadi untuk melakukan proses bertenang ini, berapa lama masa yang diperuntukkan untuk mereka ini daripada awal sampailah proses suntikan ini? Dalam 10 ke 15 minit. 10 hingga 15 minit. Okey, baik, terima kasih Dr. Nadia dan kita harapkan segala proses vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan semoga mereka ini yang berada dekat dalam kereta tu semoga mereka bertenanglah. Tapi kalau tak tenang pun tak ada masalah juga kan, boleh datang dekat sini. Baik, terima kasih doktor. Okey, baik, inilah dia sebenarnya apa yang kami boleh simpulkan dekat sini di PPV OKU Central ataupun pusat pemberian vaksin OKU Central di Semdabi Plantation arah Damansara ini. Memang mereka ini menyantunilah golongan-golongan OKU yang ingin melakukan proses
vaksinasi dekat sini. Okey. Jadi pendek kata, kalau ada di antara anda semua yang ingin mendaftarkan diri anda dekat sini, untuk fasa yang pertama untuk OKU dah pun ditutup. Jadi kita tunggulah untuk fasa yang kedua untuk pemberian dos vaksin kepada golongan OKU yang berada di sini. Jadi akhir kata saya nak beritahu kepada anda semua, lindung diri, lindung semua. Dan kita kembali ke studio bersama dengan Fat dan Anim. Silakan. Ya, begitu meriah sekali ya. Kalau saya dengar dapat jumpa Kak Afat kat situ kan, daripada nervous Setiap kali dengar dia mesti teringat Jom Heboh. Betul. Itu dia. Dia punya suara punya vibe tu. Okey, itulah keadaan berada di sana PPV OKU Central Ara Damansara. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Harapnya perkongsian hari ini terutama sekali yang kita kongsikan main topik atau topik utama kita, varian Delta, dapat sedikit sebanyak memberi ilmu kepada anda semua tentang bahayanya varian Delta. Okey, menariknya. Baik, kita hari ini bercakap tentang virus, bercakap tentang apa perkembangannya. Sampai kita seronok melayani Euro, jangan lupa juga apa yang berlaku di dunia, terutama aspek kesihatan dan juga ilmu-ilmu perubatan yang dicanangkan oleh pakar-pakar. Dan esok menariknya di Malaysia hari ini kita akan bincangkan tentang pemulih dan ada Aizat Amdan di MHI. Jadi peminat-peminat Aizat, jangan lupa untuk saksikan kami esok macam biasa 8 hingga 9.30 pagi. Kalau tak sempat FB Live MHI TV3. Itu dia. Kalau ada sebarang cadangan, perkongsian ataupun ada benda menarik anda lakukan di rumah sepanjang tempoh PKP ini, ataupun bagi negeri anda pun masuk ke fasa yang kedua, mungkin ada berita yang menarik ke yang comel-comel, boleh kongsikan kepada kami di Facebook. Tadi saya tertarik nak kongsikan tentang hijab girl. Kan? Gambar. Ingat tak image tadi? Adalah sikit-sikit yang beberapa gambar. Inspirasi juga untuk Ani bergaya tempoh PKP ini. Sekarang lebih kepada nak OOTD di rumah. Tapi itulah, kalau ada cerita-cerita best, cerita-cerita positif yang anda nak kongsikan bersama dengan kami sangat alu-alukan sebab kita nak tayangkan di MHI. Kalau sempat kita tayangkan di FB juga. Okey? Jadi jangan lupa untuk esok macam biasa 8 hingga 9 pagi, 9.30 pagi kita akan jumpa. Okay, kita akhiri dengan sebuah lagu inspirasi bersama. Moga-moga dapat diputuskan rangkaian COVID-19 ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.